Mana sini? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Qarni, yang kita memang kenal dia, dan insya-Allah kalau dia balik mesti dia singgah ke surau kita ni. Yang saya hormati Tuan Imam Surau Al-Hidayah Tuan Haji Lokman, yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Kamaruddin, yang saya muliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita memulakan dengan merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini dapat kita berhimpun sekali lagi dalam surau Al-Hidayah ni, insya-Allah. Moga-moga perhimpunan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala melimpah ruahkan surau kita ini dengan kehadiran para alim ulama yang hebat-hebat. Selama 4 hari ini, 5 hari, 4 hari itu, kita memang dicurahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita menjemput sekali lagi Ustaz Al-Qarni, ya, untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk membicarakan tentang sunnah yang makin hari makin hilang daripada ingatan, daripada amalan, daripada ikutan umat-umat manusia atas muka Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercerita tentang sunnah ini tuan-tuan, ada orang mengistilahkan bahawa sunnah itu suatu yang lama. Ya, lama. Kata dia tak sesuai dah untuk pakai, tak sesuai dah untuk diikuti. Ada yang berprinsip atau pegangan begitu. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Nabi kata, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata, inna baina yadayas sama' kazzabin. Sesungguhnya Nabi kata menjelang kiamat ini akan lahir pendusta-pendusta. Pendusta ni termasuklah penipu-penipu yang mereka cipta amalan-amalan, yang mereka cipta perbuatan-perbuatan, terutamanya dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang bercanggah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang saya dah bercerita dengan tuan-tuan bahawa amalan mereka ini, kita tahu amalan ni ada dua. Satu amalan lillahi taala, ya, amalan yang sawab, yang mengikut Nabi. Satu lagi amalan mengikut nafsu. Dia beramal, suka beramal, rajin beramal, tapi mengikut nafsunya. Jadi kita tak nak mengikut nafsu, kita nak mengikut Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu Nabi ni dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk mengasuh kita, dan juga untuk memberi tunjuk ajar cara-cara beribadah yang betul. Kalau Nabi tak dibangkitkan, masing-masing akan beribadah ikut suka, bagaimana berlaku dah zaman jahiliah dulu, ya. Mereka menunaikan juga salah satu daripada ajaran Islam, contohnya haji, kan. Mereka menunaikan haji, tapi mereka menunaikan haji mengikut fahaman mereka, mengikut nafsu mereka. Sehinggalah sampai satu tahap, satu peringkat,
mereka menunaikan haji yang istilahnya tawaf macam kita juga sebagainya, tapi mereka buat bukan sebagaimana yang telah dibuat oleh contohnya Nabi-Nabi dulu ataupun amalan agama Hanif dulu. Tidak, mereka melakukan sesuka hati mereka. Ya, sampai satu peringkat mereka ikut dia nak suka, ikut dia nak buatlah. Pikul berhala ke, nak telanjang sambil tawaf ke, dan berbagai-bagai. Kenapa? Karena amalan itu sudah hilang. Kita tak nak begitulah dalam agama kita ni, tuan-tuan. Ya, tak nak begitulah. Tak nak begitulah. Sebab apa? Takut nanti amalan berbagai-bagai. Ikut orang suka saja, ikut dan dia saja. Contoh sambutan itu Rasul contohnya, kan? Ikut dan dia, sedak dia lah. Allahu Akbar. Jadi kita pun susah hati melihatnya, tuan-tuan, kerana makin hari ajaran itu makin hilang. Sebab itu, tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kehilangan sunnah ini makin hari makin hilang apabila lahirnya generasi-generasi manusia yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terutamanya. Dia tak menentang dari segi perbuatan mereka, tapi mereka menentang dari segi idea, pendapat yang mereka fikirkan baik. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Sebab kita tengok dalam sirah lah contohnya, tuan-tuan. Saya tak boleh cakap panjang sebab saya orang sini. Kan, tak boleh. Saya cakap hari lain, hak panjang hari lain. Ini saya nak bagi banyak pada Ustaz Qarni. Sebab kita bukan senang nak jumpa dengan dia. Ya? Saya jumpa seumur dia. Sebab dia, friend saya dalam Facebook. Saya seumur tengok dia. Tak apalah. Itu kan friend lah dengan dia. Wih, nombor. Itu tuan boleh tengok insyaAllah. Ya? Jadi tuan-tuan, perkara ni bukan perkara baru, tuan-tuan. Ya? Menentang Nabi, perkara yang mendustakan Nabi ni bukan perkara baru. Terlalu berani manusia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi hidup pun lagi mereka dah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup lagi. Nabi kata pasal kita ada tak cokoh lagi, ibarat gitu. Ya, mereka sudah ada dah yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis lain, ya, hadis sahih, saya sempat mencatat, ya, hadis daripada hadis Imam Muslim, ya, riwayat daripada Sauban, ni hadis sahih, tak usah bimbang lah, ya. Kita ambil hadis sahih je. Ya, Nabi kata wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna. Ya, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyyun ba'di, atau kama qala. Ni Nabi kita. Nabi kata akan ada nanti pada umat-umat aku 30 pendusta-pendusta. Ya, 30 ni, tuan-tuan, maknanya lah, tuan-tuan, banyak ditafsirkan oleh ulama. 30 pada zaman Nabi ada lagi, barangkali kalau hari ni bukan 30 dah. Ada, bukan 30. Di Malaysia saja lebih 30. Ni Nabi kata, ini akan ada. Nabi kata, sampai tahap mereka ni, tuan-tuan, bukan saja menentang sunnah Nabi, sehingga mereka ini, kata Nabi SAW, mengaku menjadi Nabi. Ini berlaku sejak zaman Nabi. Nabi hidup lagi. Tuan kenal ni, kalau saya sebut ni, siapa tak ada, siapa tak kenal? Musailamah, ya, Musailamah bin Haris contohnya. Satu, lahir pada zaman Nabi SAW, dia hidup pada zaman Nabi, dan pernah dia menghantar surat pada Nabi SAW. Dia hantar surat pada Nabi, dia kata bagaimana? Ya Muhammad, engkau perasul, aku perasul. Allah turun ke Al-Quran pada kamu, juga Allah turun ke Al-Quran pada aku. Itu ayat Quran banyak yang direka cipta, yang dibuat itu. Jadi beginilah kata dia, kamu jadi Nabi, ni alik Mekah ni, alik Madinah Mekah ni, alik yang mamah semua ni aku jaga, kata dia. Tu dia kira main-main gitu pula, macam tok pak juga, tuan-tuan. Ya, dia ingat gitu. Dalam pada itu, tuan-tuan, lahir lagi pada zaman Nabi seorang wanita pula, bukan Masitah nama dia, Syaja'ah bin Al-Haris binti Al-Haris ni, tuan-tuan. Dia daripada kabilah Taghlib, juga mengiktiraf mengaku jadi Nabi. Hebat dia ni, lebih hebat pada Musailamah, sehingga dia menghantar surat untuk menyerang Musailamah, dan akhir Musailamah terpaksa membayar cukai dengan Saja'ah. Dan akhirnya Musailamah kahwin pula dengan Saja'ah. Bayangkanlah, dua pendusta ni bergabung, bergedebung, berbang. Macam begitulah kan. Makin hebat, sehingga pada satu peringkat sampai zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana Abu Bakar menghantar tentera untuk menyerang kelompok yang mendustakan Nabi, yang mengaku Nabi ni, dia menyediakan hampir 120,000 tentera. Masa itu Sayyidina Abu Bakar menghantar 12,000, kata saya, 12,000 saja. Mana nak ceritakan dia punya powernya
dari segi kekuatan tentera dia dah. Ada tentera dah. Untuk ini dia dah bersedia menghantar 120,000. Cuba tengok. Ini mana punca dia tuan-tuan? Dia berpunca daripada mana mereka ini tidak mengikut sunnah Nabi, menganggap apa yang Nabi buat itu tak sesuai, ada lagi yang lebih sesuai. Mereka menganggapkan perkara-perkara begini, hal-hal sunnah ini perkara-perkara biasa. Dia anggapkan Nabi itu siapa? Dia macam kita juga. Dia manusia. Gini. Bagai-bagai tuduhan yang dikatakan kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tengok. Saya nak sebut gambarannya. Sebelum barangkali selepas ini Ustaz Korni akan menceritakan bagaimana bentuk-bentuk ataupun sunnah-sunnah yang makin hari makin ditinggalkan dalam generasi terkini. Ya? Sampailah pada hari ini. Cuba bayangkan. Kita nak ingatkan tuan-tuan muslim-muslimat, dalam peringkat beginilah penentangan yang begitu hebat pada Islam. Ya? Sebab itu Islam ni tuan-tuan muslim-muslimat, dia adalah ibaratkan gula. Kita dah sebut dah dulu. Dah. Memang diminati oleh semua kelompok-kelompok manusia di keliling kelalang kita. Mereka berminat untuk apa? Yang Nabi kata ibarat bagaikan orang lapar tadi, yang mereka selalu berminat pada makanan. Mereka cuba nak apa kata orang ni, nak makan atau nak habiskan, nak lenyapkan begitu saja. Ibarat orang lapar menghadapi hidangan. Bagaimana keadaan dia? Maknanya bukan suak sebelah tangan, bahkan suak 20 tangan. Rakusnya mereka terhadap agama Allah Ta'ala. Begitulah di antara kita sekarang. Lahir di antara generasi kita yang mana mereka itu tuan nak menghakiskan Islam. Sebab itu sekarang ni kita tengok lahir berbagai-bagai orang yang mana mereka mengaku Islam. Kadang-kadang mereka mengaku, ya, dalam keadaan kehidupan dia, tengok pada apa panggil style dia. Kalau kita tengok kita gerung. 4 serban pakai, lilit 1, tabau 1, ikat pinggang 1, ikat lutut 1. Punya hebat, masya-Allah. Kita wow. Tak berani kita kan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ciptalah berbagai-bagai. Pada mereka cipta mereka mengajar-ngajar, menyebut-nyebut tentang sesuatu perkara. Yang hari ini kita tengok sangat banyak dalam Facebook, ya. Baca ni 1,000, 3,000 boleh ni. Baca ni 1,000, 2,000 boleh ni. Dia pula boleh kata gitu. Nabi tak kata, dia pula kata. Dan mana kita tak tahu. Makna dia sekarang sudah mendustai Nabi SAW. Termasuk dalam kelompok yang mendustakan Nabi SAW. Kenapa? Kerana pandai-pandai menambah-nambah buat cerita. Sebab apa tuan-tuan? Hal dosa, ya, hal-hal kebaikan, apa yang Allah beri, syurga ke neraka gini-gini ni. Ini semua dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan oleh Rasul. Kita tak boleh nak kata. Kalau saya kata, mari surah hari ni, ni boleh 80,000 pahala apa ni. Siap baiklah bawa balik. Contoh gitu. Tak boleh lah gitu kan. Jadi kita nak jaga. Baik. Jadi muslimin-muslimat, nak cerita tentang sunnah banyak sangat kisahnya, ya. Tapi yang paling penting sekali tuan-tuan, kita nak tahu juga apakah agak-agaknya yang diistilahkan sebagai sunnah. Kita sebut sunnah gitu aja. Ya. Sunnah. Bersunat lah. Sunat pun sunnah jugalah, boleh kan? Tak masalah pun. Jadi itu sunnah, ulama kata, ya. Sunnah ni segi bahasa jalan kehidupan tuan-tuan. Ya, dia jalan kehidupan. Ya. Cara kehidupan. Barangkali kalau betul sikit saya kata way of life lah, cakap lebih kurang gitu. Betul tak? Kan? Cakap over standard sikit. Cara hidup. Cara hidup yang macam mana? Cara kehidupan. Kan nak dihuraikan cara kehidupan tuan-tuan, masya-Allah, tak terkata. Sebab kita ni bagai-bagai keinginan, kehendak, semua ni tak boleh lari. Macam kita nak sesuatu. Ya, dalam hadis qudsi dikatakan, dia sebut kata anta turid wa urid. Allah Ta'ala kata, kamu banyak kehendak, aku pun ada kehendak. Kehendak Allah Ta'ala bahawa apa yang kita nak, kita mesti menselaraskan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehendak kita. Ini cara hidup kita. Sunnah tu itulah cara hidup. Kita nak makan, makanlah, tak ada masalah. Ya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih. Istilahnya bahawa bagaimana kalau nak makan, ada petunjuk ajar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara nak makan, cara makan dan berbagai-bagai lagi kalau cara makan kita sebut. Dan kehidupan ni berbagai-bagai. Apa kehendak kita? Kehendak lelaki nak nikah pak belaka. Nikahlah pak, tak ada masalah. Tapi kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan apa ni, cara mendidik dan berbagai-bagai lagi ada sana. Ini cara kehidupan. Jadi apa yang diistilahkan oleh ulama hadis tentang apa yang istilah sunnah, itu cara kehidupan. Tak kira dari segi apa yang Nabi lakukan, ya, sama ada qaulun wa fi'lun wa taqrir. Apa yang Nabi cakap,
Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perakui dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ya, sunnah ini tuan-tuan ialah cara hidup. Maknanya dalam cara hidup kita ni tuan-tuan, kita boleh pahala berlaku. Dalam hidup ni boleh pahala berlaku. Selagi mana kita mengikut Nabi SAW. Ya, ikut cara Nabi SAW. Kadang kita agresif sangat dalam perkara ni, yang melampau-lampau sangat pun tak jadi juga tuan-tuan. Saya pula banyak nak ambil betul. Jadi ginilah nak meraihkan cerita kita. Ustaz Kornil 2 kali gulung tangan dah. Bila pula Ustaz nak berhenti ni gulung. Jadi insya-Allah lah Ustaz. Fadhal Ustaz, anta sambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan pada pagi ini dalam satu program Forum Subuh. Forum Subuh lah kita namakan. Okay. Saya pun sebelum datang ke balik kampung ni, antara program yang disusun di Perlis ni, kita buat forum waktu subuh. Sempena bulan Rabiul Awal ni dia panggil bulan Zikra Ar-Rasul. Banyak masjid kita susun, Jabatan Agama, Jabatan Mufti dan Majlis Agama. Kita buat forum waktu subuh hari Sabtu dan Ahad, sebab sana kerja Isnin dengan Jumaat, sama macam faham. Jadi forum subuh ni alhamdulillah okey. Masjid-masjid yang besar tu okey. Masjid-masjid kampung ni dia macam subuh, tuan-tuan faham subuh kan? Dia macam, dia patut segar tapi dia tak berapa nak segar. Tapi alhamdulillah surau kita ni ramai lah. Di Perlis ni tak banyak masjid. Perlis ni ada 109 masjid untuk seluruh negeri. Tidak termasuk masjid yang bawah ATM, Angkatan Tentera, dia banyak camp sana. Yang tu pun take over oleh Jabatan Agama. Cuma nak sebutnya kita perkenalkan forum subuh setakat ni okey lah. Taklah kata dia menggalakkan sampai ramai. Dia tak boleh lawan forum maghrib lah. Okay. Tapi tengok atas kapasiti masjid, kadang-kadang ramai. Macam masjid ataupun surau ni dia dah selalu ramai. Okay. Jadi balik kepada apa yang kita sebut pada pagi ni, iaitu berkenaan dengan sunnah yang ditinggalkan. Apa yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Datuk. Saya sebut Datuk. Saya duk teringat Ustaz Mahmud ni sebab bangunan pejabat saya tu nama dia bangunan Datuk Haji Mahmud Mat. Sebiji. Datuk Haji Mahmud Mat ni dia tokoh besar di Perlis. Saya cerita sikit. Dan dia juga antara tokoh besar dalam sumbangan gerakan Islah dan Sunnah di negeri Perlis. Dia ada seorang nama Datuk Haji Mahmud Mat dan 3 orang lagi Datuk tu Mat mereka. Jadi 4 orang Datuk ni, 4 orang ni lah yang memberi idea banyak kepada Wangsa Jamalul Lail. Wangsa Jamalul Lail ni apa tuan-tuan? Bukan Wangsa Maju KL tu. Okay. Wangsa Jamalul Lail ialah keluarga kerabat di Raja Perlis. Dia yang atur semua pengurusan negeri. Jadi dah lama ni, cerita lama. Bukan moyang kepada raja. Dia satu-satu negeri di Malaysia yang guna istilah raja ialah Perlis. Negeri lain semua guna sultan. Sebab dia orang dapat kesultanan ataupun kedudukan raja tu daripada Siam, Chulalongkorn. Beza dengan negeri-negeri lain. Okay. Jadi dari segi pergerakan sunnah tu di negeri Perlis, antara tokohnya yang besar ialah Datuk Haji Mahmud Mat. InsyaAllah kot Ustaz dapat Datuk, saya tak tahu lah dalam masa terdekat ni. Okay. Cuma nama tu diabadikan sebagai nama bangunan blok kerajaan negeri lah sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak cari Jabatan Mufti Perlis, cari bangunan Datuk Haji Mahmud Mat. Di situlah duduknya jabatan tu. Selagi tak tukar jabatan baru lah. Sekarang ni tengah buat satu bangunan baru. Okay. Cuma balik kepada sunnah yang dilupakan. Okay. Pertama tadi Al-Fadhil Ustaz dah ada sebut tentang definisi sunnah tu. Okay. Cuma saya nak sebut sikit lagi berkenaan dengan sunnah ni yang diistilahkan oleh para ulama. Sunnah ialah apa yang diletakkan pada Nabi, pada perkataannya, perbuatannya,
persetujuannya, itu semua kita sebut sebagai sunnah. Okay. Dan sunnah ini secara umum macam apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bahawasanya ianya ialah satu tariqah, iaitu jalan hidup. Tak dapat dinafikan. Bila mana kita sebut sunnah, maka itulah yang kita faham. Sunnah ni bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita ni ialah satu benda yang dilakukan oleh satu orang dan ianya menjadi kebiasaan. Dan kita orang Islam, bila mana kita bercakap tentang nilai keislaman seseorang tu, dia tak akan boleh lari daripada sunnah. Okay. Sebab tu antara benda yang dilakukan oleh para penjajah daripada dulu sampai ke sekarang kepada orang Islam ialah menjauhkan sunnah itu daripada orang Islam. Sebab dekatnya orang Islam dengan sunnah itu, maka banyaklah kebaikan-kebaikan yang akan orang Islam tu dapat. Dan lama kelamaan idea luar akan ditolak mentah-mentah sebab kita dah ada satu package yang paling terbaik, iaitu sunnah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok idea memberikan rasa was-was dan keliru terhadap sunnah Nabi ni memang giat dilakukan. Dulu kalau kita tengok idea ni datang daripada orientalis barat. Orang barat yang belajar tentang agama, dia cocok orang Islam yang belajar di sana, yang ditaja untuk meragui sunnah Nabi. Maknanya sunnah Nabi ni diberikan kesamaran-kesamaran, kata kitab-kitab hadis ni disusun 200 tahun selepas kewafatan Nabi. Jadi benda-benda tu menambah keraguan kepada orang Islam. Okay. Kita kena tahu hadis yang disebut oleh Nabi, Nabi kata taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Hadis ni kita selalu dengar. Okay. Hadis ni tunjuk pada kita bahawasanya orang Islam dia mesti pegang erat dengan sunnah Nabi. Dan Al-Quran itu tak akan dapat ditafsirkan dengan baik jika tidak ada sunnah Nabi. Dan memang banyak benda yang kita buat dalam kehidupan ibadah harian kita hari ini, walaupun kita ambil dalil umum daripada Quran, mesti diperincikan oleh sunnah Nabi itu sendiri. Hatta ibadah salat yang kita buat. Sebab dalam Quran hanya sebut wa aqimus salah, tapi perilaku salat itu tidak didetailkan dalam Al-Quran, melainkan orang yang baca hadis. Okay. Cuma perkembangan ilmu hadis di belah Nusantara ini tidaklah sepesat perkembangan di tempat-tempat lain, terutamanya di benua India ataupun di belah negara Arab. Tapi yang paling top ialah di India sebenarnya. Selepas pada kurung ketiga, kebanyakan keluarga daripada para sahabat ni dia orang berpindah ke sana. Sebab tu orang yang belajar ilmu hadis, dia akan tahu bahawasanya antara pembawa perkembangan ilmu hadis yang besar di India ni ialah Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi itu adalah keturunan kepada Umar Al-Khattab. Jadi keturunan sahabat ni dia lari ke sana, dia berhijrah ke sana, perkembangan ilmu hadis itu berkembang. Dan kalau tengok di Malaysia kita ni, titik awal bermulanya perkembangan ilmu hadis ialah sekitar 1920-an ataupun 1930-an. Dengan datangnya satu orang, tuan guru besar, nama dia Tok Khurasan di Kelantan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, di Kelantan ada satu jalan nama Tok Khurasan. Tok Khurasan ni ialah nama gelaran, nama pasti dia apa nama ni saya tak pasti nama betul dia apa dia. Okey. Cuma orang panggil dia Tok Khurasan sebab dia asal pada Khurasan, kawasan Uzbek tu. Sebab tu kita tengok imam-imam hadis lu, Imam Bukhari, Tirmizi semualah daripada kawasan tu. Okey. Jadi ini antara orang yang awal bawa. Sehinggalah ilmu tu berkembang. Sebab tu kita akan tengok tokoh-tokoh di Kelantan banyak sambung belajar ke India. Termasuk almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz pun belajar daripada Tok Khurasan ni. Okay. Jadi waktu tu perkembangan ilmu hadis sangat-sangat lambat. Menyebabkan orang Melayu dengan sunnah ni dia lambat nak attach. Sebab tu kalau tuan-tuan, saya pernah dengar cerita daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz ni, dia kata waktu zaman ayah dia pun Tuan Guru. Okay. Tuan Guru Nikmat. Dia kata waktu ayah dia ni uruskan satu surau di kawasan di Kelantan tu, dia azan waktu asar, waktu zuhur, asar, dan juga subuh, zuhur, asar, dia azan. Okay. Ada orang kampung tegur, orang kampung kata azan apa, orang azan sini maghrib dengan isyak tiga lagi, maknanya jauhnya dengan Islam tu dulu, sehingga jadi pelik azan subuh, zuhur dengan asar ni, tak ada orang pergi pun surau hanya dihidupkan pada waktu maghrib dan juga isyak sahaja. Okay. Jadi dia agak lambat. Sebab tu dia agak payah untuk kita terang macam mana nak bagi faham. Sebab ilmu hadis ni ilmu yang sangat, orang kata apa, sangat kukuh pembinaan dia. Dan ilmu hadis juga ialah ilmu yang sangat unik.
Saya sendiri pun berkecimpung dalam ilmu hadis, duk sambung master. Dalam keadaan belajar ni saya akui agak payah sikit. Dulu waktu saya belum pindah Perlis, saya duk cuba nak buat. Waktu tu kuliah banyak, tak sempat juga. Ni duk tengah buat ni. Duk kaji satu kitab Bidayah wan Nihayah, duk cari hadis-hadis munkar. Tu pun rasa nak pecah kepala. Cuti balik ni, duk mengadap laptop lagi pun malam-malam. Balik tadi pun duk buka lagi. Cuma duk tengoknya, saya duk fikir, macam mana perjuangan ulama dahulu untuk susun ilmu ini. Sebab nak jaga. Okay. Tambah pula, sejak akhir-akhir ini, keraguan terhadap ilmu hadis telah dicetuskan dalam masjid dan surau melalui kuliah. Sebab tu kita tengok ada satu dua orang penceramah yang dia sendiri berceramah, dia dah orang panggil ustaz. Dia sendiri yang meragukan orang lain tentang sunnah Nabi. Sehingga disiplin ilmu hadis itu hancur kerana satu dua perkataan dia yang tidak cermat dalam ilmu hadis. Okay. Saya nak sebut pada tuan-tuan sini ialah idea itu sangat disukai oleh orang yang tak suka hadis. Sebab tu ada kes, saya tak nak sebut nama, cuma kes 2-3 minggu yang lepas. Bila mana satu orang penceramah ni dia sebut ilmu hadis ni macam ni. Ilmu hadis termina di atas zan, di atas sangkaan. Lepas pada tu ilmu hadis tu menyebabkan gambaran ilmu hadis tu jadi lain. Bila mana perkataan dia tu telah di-cut, video dia disebar. Siapa yang menyokong? Yang menyokong ialah daripada kalangan anti hadis di Malaysia. Yang menyokong ialah daripada kalangan Syiah yang memang problem nak terima banyak hadis di Malaysia. Golongan-golongan sesat telah mengambil peluang itu untuk exaggerate, besarkan isu tu. Okay. Jadi kita sebagai orang Islam ni, sedikit sebanyaklah, kita kena ada ilmu pengetahuan tentang hadis supaya kita tahu hadis itu ialah benda yang besar dalam hidup kita. Tak dapat tidak kita kena orang kata apa, melihat dia. Saya tak sempat nak cerita semua. Cuma saya nak kata sini ialah orang yang masuk dalam bidang hadis. Saya sebelum ni pun bukan dalam bidang hadis lah. Usuluddin saya di Jordan ni pun dia taklah dalam sangat. Okay. Kita tak nampak sangat kerja yang dilakukan oleh ulama hadis. Okay. Tapi ianya besar. Dalam hadis ni antara benda yang paling besar dan paling payah untuk kita belajar ialah cabang ilmu rijal dipanggil. Ilmu menilai orang yang tukang bawa cerita. Okay. Tuan-tuan kena tahu sunnah-sunnah Nabi ni kita nak beramal tu senang je. Cuma yang kita nak pastikan sunnah tu betul ke ia daripada Nabi. Ilmu inilah yang paling payah dan ilmu ini pun menghadapi cabaran besar waktu peringkat awal dibina ilmu ni. Sebab tu kalau kita tengok Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, Yahya Al-Qattan, ni antara tokoh-tokoh besar dalam ilmu tajrih dan juga ta'dil. Tajrih ta'dil ni maksud dia apa? Tengok satu orang perawi ni, orang yang bawa cerita yang dia kata dia tu dengar hadis Nabi, dia ni boleh terima atau tidak cerita dia. Kalau tuan-tuan tengok kesungguhan para ulama, tuan-tuan tak sangka ada manusia yang boleh ingat juta-juta hadis. Ya, saya katakan benda tu ada. Cuma spesies ni dah pupus untuk tahun 2021 ni, tak ada. Tuan-tuan tak akan jumpa orang yang buat PhD, master hadis pun dia tak mampu nak hafal sebanyak itu, sedetail itu. Tak boleh lawan lah macam Imam Bukhari, Imam Ahmad. Inilah manusia-manusia yang Tuhan pilih. Sebab tu kalau tengok Imam Bukhari, dia buat kerja dalam bab hadis ni pun bukan senang. Dia kena tuduh, tuan-tuan. Banyak tuduhan yang diterima. Okay. Cuma nak sebutnya pada kita, ilmu inilah ilmu yang sangat-sangat detail. Okay. Bila sebut tentang sunnah Nabi ni ialah yang kita nak pastikan ialah orang yang bawa cerita. Bukan kata sunnah Nabi. Cerita-cerita umum pun. Cerita-cerita apa. Kalau tuan-tuan ingat dalam fasa COVID ni, dia tengah climate tahun lepas, awal tahun 2021 ni, kalau kita tengok waktu berita-berita tak betul tersebar, sampai tahap kerajaan kena keluarkan satu jawatan kuasa kawal berita palsu ni. Nak kata bahaya berita palsu ni, dia tumpang berita betul, dia jadi selaru orang. Sama juga dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang sahih telah dijaga oleh para ulama. Lepas tu datang sebahagian golongan yang dia nak lakukan cerita dia tampal nama Nabi situ. Macam yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, itulah yang disebut dalam hadis Nabi, kadzabin, penipu-penipu yang memberi ancaman. Mereka itu semuanya mengaku Nabi Allah. Okay. Kalau zaman Nabi, Musailimah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, ni antara tokoh-tokoh yang mengaku dia Nabi. Okay. Sekarang ni zaman kita, ianya ialah bukan golongan yang mengaku Nabi. Dia tak macam tahun 80-an, 90-an. Tahun 50-an, bila mana ada gerakan-gerakan yang mengaku dia Nabi. Malaysia ni antara negara yang menyaksikan ramai juga orang yang mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Tuhan pun ada.
Tunjuk pada kita apa dia, bahawasanya ancaman ajaran sesat ni berbagai-bagai. Cuma untuk zaman sekarang, media sosial, kalau mengaku jadi Nabi, orang akan tolak mentah-mentah. Sekarang ni mengaku cerita ni Nabi sebut. Itu yang bahaya. Cerita ni Nabi sebut. Semalam ada orang hantar video masuk dalam grup jabatan. Ada satu video tengah viral. Video ni satu orang penceramah daripada mana saya tak pasti. Dia kata tapak kaki Nabi dijumpai di Johor. Kacau pula lah. Okay. Saya kata ini benda-benda sakit kepala. Balik masuk office minggu depan ni, nanti nak kena bincang mesyuarat apa semua. Semua benda nak kena detail balik. Okay. Ini benda-benda yang mengganggu, tuan-tuan. Dia ganggu banyak. Okay. Sepatutnya orang Islam bukan cari yang tu. Bukan cari. Kita bukan macam orang agama lain. Pergi ke Sri Lanka, pergi ke Bangladesh, cari tapak kaki Nabi Adam. Bukan kita cari yang tu. Kan dia ada satu bukit di Nepal, satu Adam Peak tu, ramai orang pergi. Percaya tu tapak kaki Nabi Adam. Yang Islam kata tapak kaki Nabi Adam. Yang Buddha kata tapak kaki Buddha. Macam-macam. Okay. Cuma orang Islam ini bukan diajar untuk mencari artifak, lepas tu duk rasa kagum pada artifak tu, bukan. Orang Islam ialah mencari keaslian agama tu. Menjaga asalatuddin, menjaga keaslian agama tu yang mustahab. Jadi sunnah inilah antara benda yang menjaga keaslian agama, supaya agama itu tidak dicemari oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Okay. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita tentang sunnah Nabi yang ditinggalkan, sunnah satu je saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Sunnah hari ni yang kita kena peringat balik ialah sunnah merasa bertanggungjawab untuk tahu satu-satu benda tu betul ke Nabi sebut, sebelum sunnah-sunnah lain itu cerita. Okay. Bila mana kita dengar satu orang penceramah ke siapa-siapa, dia duduk di meja pengkuliah, dia cerita, okey, ini ialah hadis Nabi. Tuan-tuan bertanggungjawab untuk mendatangkan persoalan dalam diri tuan-tuan, betul ke tu hadis Nabi? Sebab itu disiplin orang Islam, bukan disiplin orang mengaji agama. Semua orang Islam kena macam tu. Tak kiralah dia belajar bidang apa, yang nama Islam, yang namanya sudah mempercayai kerasulan Nabi Muhammad ni, kita kena tahu, kita kena ada satu sikap. Kalau orang sebut ni hadis Nabi, kita kena pastikan dulu. Walaupun kita tak belajar hadis tinggi, cuma kita ada rasa macam, aku tak nak terima cepat-cepat sangat. Orang yang belajar hadis dia tahu, bila mana kita dengar hadis, asal bagi hadis itu dhaif sehingga ada bukti mensahihkannya. Itu ialah kaedah orang belajar hadis. Semua hadis yang kita dengar ni, kita tak boleh kata, tak apa, amal dulu baru cari sahih. Tak. Dia kena cari sahih dulu, baru gaduh nak beramal. Itu yang kedua. Beramal tu yang kedua. Okay. Cuma para ulama dengan kejuhudan mereka susun benda-benda yang memudahkan kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak cari yang harian ni, yang paling terbaik bagi saya ialah Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Yang ni yang paling mudah dan ringkas. Memang Imam Nawawi susun untuk kita buat, untuk kita lakukan dalam kehidupan harian kita. 1,500 zikir yang dihimpun dalam kitab Al-Azkar tu. Saya duduk kuliah kitab ni dengan satu syarikat oil and gas di Kemaman. Daripada saya duduk Kemaman sampai saya pindah Perlis, dia orang masih lagi sambung kuliah tu. Tak habis lagi. Panjang lagi duduk bahas. Saya kata kitab ni pun sudah meletih dengan kita, apatah lagi nak baca kutub sittah. Saya di Perlis ni termasuk dalam panel yang buat daurah kutub sittah. Saya ambil Sunan Abi Daud. Kita ajar Sunan Abi Daud. Payah tuan-tuan, benda tu panjang, ambil masa. Matlamat tu tinggi, nak jadikan semua rakyat tu kenal hadis. Tapi benda tu payah. Saya kata Perlis yang kecil ni pun payah, apatah lagi negeri-negeri lain yang besar nak cakap tentang 6 kitab hadis. Cuma usaha yang dibuat tu kita cubalah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawa saya penting untuk kita memperkenal promote hari Nabi. Okay. Cara macam mana tuan-tuan nak lawan golongan yang tak betul ni? Nak lawan golongan yang orang kata apa? Yang guna nama sunnah tapi dia bukan sunnah pun. Cara dia ialah orang yang ada ilmu tentang ilmu sunnah yang betul, bercakap terus, jangan bimbang dikecam. Itu benda yang agak sukar zaman sekarang. Saya ni antara yang kena kecam teruk jugalah. Tuan-tuan boleh tengok video saya kena kecam teruk. Sebab tu saya pun nak mari sini, saya nak kuliah, saya banyak juga lah fikir. Saya tanya Cik Din, okey ke, selamat ke? Kita bimbang juga. Saya di negeri sendiri pun saya tak berani nak kuliah. Okay. Tuan-tuan tahu isu dia apa. Okay. Cuma nak sebutnya ialah orang yang tahu, kita jangan ikut orang yang ada ilmu. Cerita sunnahnya cerita, tapi jangan ikut style orang lain, memaki macam orang lain. Cerita saja. Orang yang nak maki, biar dia maki.
Biar dia maki. Benda tu tak boleh halang. Itu bukan kata apa, kawasan kita untuk kita kawal. Dulu waktu saya mula-mula kuliah ni, kuliah saya dirakam. Kuliah saya dirakam sekitar tahun 2016. Saya agak takut sebab ialah kita rasa tak kuat untuk tengok orang kecam, orang kutuk kita. Okey. Saya pernah baca, tak boleh tidur malam tuan. Tengok orang kecam ni, serabut. Pergi mana-mana rasa tak selamat Okey. Sehingga saya jumpa 2-3 orang yang memang dah kena kecam harian di Malaysia ni. Dia kata tak payah tengok komen tu, cakap je. Tapi cakap mau betul lah. Jangan cakap tibai Okey. Cakap tu biar berfakta. Sebab apa tuan-tuan? Saya nak sebut pada tuan-tuan, sunnah orang yang bercakap tentang sunnah ni, dia memang akan menghadapi kecaman orang. Tak akan dapat elak. Dalil dia apa? Dalil dia ialah hadis riwayat Aisyah ketika mana Nabi terima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi terima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Balik rumah dalam keadaan terkejut, berpeluh Nabi ni sebab tak pernah tengok Jibril. Jumpa isteri dia Khadijah tenangkan dia. Khadijah kata, Allah Ta'ala tak akan hina kamu, la yukhzikallahu abada, sebab kamu ni orang baik begini. Khadijah kata, esok kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Okay. Jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa dia? Dia orang yang paling alim tentang kitab-kitab dulu sebelum adanya Quran. Dia tengok cerita Nabi, dia dengar waktu tu dia dah buta dah. Dia dah rabun tua. Itu ialah penyakit biasa bagi orang-orang yang belajar hadis. Dia akan tengok perawi ni bila mana dia terlampau tua, dia jadi rabun. Sebab apa tuan-tuan? Termasuk Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni digelar dengan Ad-Darir. Ujung usia dia rabun. Sebab apa? Dulu tak ada kedai spek. Yang pertama. Okay. Yang kedua, dulu orang yang baca hadis ni, dia duduk bawah pelita. Pelita ayam. Istilah kita pelita ayam. Lampu pelita tu, kalau kita menekun sangat, dia akan beri problem pada mata. Lama. Kita menekunlah tempoh yang agak lama. Sebab tu kebanyakan perawi hadis ni di hujung usia dia jadi rabun. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar lah, satu orang tokoh nama dia Sulaiman bin Mihran. Dia ni digelar dengan nama Al-A'mash, yang bermaksud yang rabun. Sebab dia memang rabun. Okay. Balik pada cerita Waraqah tu. Bila mana Waraqah dengar Nabi Muhammad ni terima wahyu dengan satu lembaga yang macam ni. Apa kata Waraqah? Innahu namus alladhi atahu Jibril. Itulah namus alladhi atahu Musa, yang pernah berjumpa dengan Musa. Namus tu ialah nama lain bagi Jibril. Namus tu ialah nama dalam bahasa selain pada bahasa Arab, Ibrani ke apa, wallahu a'lam. Okay. Lepas tu apa kata Waraqah? Hadis ni saya selalu duk baca. Sebelum saya kuliah kadang-kadang saya duk baca hadis ni. Waraqah kata apa? Ya laitani jaz'a. Alangkah baiknya kalau aku ni muda. Waraqah yang kata. Bukan Nabi kata. Ya laitani jaz'a. Idh yukhrijaka qaumaka. Ketika mana kamu dihambat keluar oleh kaum kamu. Nabi pun jadi muskil. Nabi kata, takkan aku berjumpa dengan Jibril, dapat 5-6 perkataan ni, aku kena hambat keluar. Sebab tu Nabi tanya kepada Waraqah, awamukhrijiyahum, aku ni kena hambat keluar ke nanti lepas daripada terima benda ni? Apa kata Waraqah? Tidak ada orang yang terima benda yang sama macam kamu, melainkan dia akan dibenci, dia akan dihambat keluar oleh kaum dia. Sini tuan-tuan, orang yang baca hadis, orang yang belajar agama tu utamanya, dia kena baca hadis ni sampai masa, sampai waktu dia akan ada waktu dia tegang dengan orang sekeliling dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang belajar agama, kalau dia ni orang yang bercakap ke, berceramah ke apa semua, kalau dia belajar agama flow dia elok sampai dia mati, ada problem pada benda yang dia bercakap. Okay. Tapi kalau dia bercakap tentang agama, ada waktu orang tak suka dengar dia bercakap. Bukan setakat tak suka, bahkan dia terpaksa ambil pilihan, aku kena angkat beg lari pada negeri tu. Bukan saya lah, saya lari kerana benda lain. Okay. Saya memang suka travel banyak tempat. Okay. Angkat beg lari, itu ialah benda yang normal sebenarnya. Sebab tu kalau orang yang betul-betul dia tak ada apa-apa gangguan, dia ada problem. Mesti dia tidak bertanggungjawab pada apa yang dia sampaikan. Okay. Itu benda yang tuan-tuan kena tahu. Jadi tuan-tuan yang ada anak, ada cucu yang belajar agama, ini benda yang kena bagi faham dulu.
Sebab nak menceritakan sunnah Nabi bukan benda yang senang. Sunnah yang dilupakan yang saya nak sebut sekarang ni ialah sunnah mengambil orang kata apa, serius pada setiap benda yang disandarkan pada agama. Sebenarnya banyak sunnah yang ditinggalkan ni, ada buku banyak pun yang ditulis oleh beberapa orang. Zaman kita pun ada lagi orang duk tulis tentang Sunanun Mahjurah, sunnah yang dilupakan. Banyak orang tulis tentang bab tu. Tapi saya nak sebut secara ideanya saja, ialah bagaimana sunnah Nabi itu diancam daripada luar dan dalam. Yang kafir pun tak suka dengan sunnah Nabi, yang dalam Islam ni pun ada juga yang tak suka. Sebab dia orang dah jadi orang Islam. Antara tokoh yang paling kuat melawan kumpulan yang cuba memalsukan agama tapi tunggang nama sunnah ni ialah Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni tuan-tuan, akidah dia akidah Asy'ariyah. Dia punya mazhab fiqh dia ialah mazhab Hambali. Cuma dia tu Asy'ariyah dan Hambali. Okay. Orang duk ingat dia ni geng-geng belah-belah lain-lain. Tak, dia memang seorang yang Asy'ari. Dia sebut dia berakidah dengan Asy'ariyah. Yang kita duk mengaji itulah sifat 20 apa semua Abu Hasan Asy'ari. Tapi dia tulis satu kitab nama dia Talbis Iblis. Talbis Iblis ni menjadi jarum yang paling tajam cucuk kumpulan-kumpulan yang suka palsu hadis Nabi. Sebab tu antara bab yang paling panjang dia bahas dalam tu ialah penyelewengan hadis daripada golongan-golongan yang suka bercerita. Dia panggil qusas. Qusas ni ialah tukang cerita. Bagi mic dia cerita, habis dia cerita. Amalan-amalan yang tak ketahuan hala pun dia cerita. Ini bahaya. Ini ialah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Sehingga benda ni merumitkan orang. Bila ada tukang cerita tak perlu ramai, tuan-tuan. Seorang aja. Dia dah cukup untuk memporak-perandakan keadaan. Tambah zaman sekarang ni, zaman 2021 ni, media sosial ni dah open. Zaman PKP, kita kena kurung punya lama. Orang sekarang ni setiap penceramah saya rasa pandai dah guna live sendiri. Dulu tak reti. Sekarang dah pandai live sendiri. Dah bahkan ada sebahagian penceramah rumah dah jadi studio dah. Dengan lampu macam tempat ambil gambar. Boleh buat gambar pasport dalam rumah dia. Okay. Nak kata biasa je dengan suasana. Itu lagi bahaya sebab apa? Sebab dia orang tak perlu lagi datang ke masjid surau untuk mendapat tempat. Dia orang hanya cakap. Dapat view tinggi, juta. Itu bahaya. Sebab zaman tu, saya duk rasa kalau Ibnu Jauzi ni hidup zaman sekarang, tebal lagi Talbih Iblis tu nak tulis. Talbih Iblis tu tebal dah. Okay. Tapi kalau dia hidup zaman sekarang, kitab tu nak kena tulis bagi panjang lagi. Dan dia pun kena kecam lagi teruk kalau dia hidup. Saya duk terfikir macam tu lah. Okay. Cuma nak katanya ialah qusas ialah satu ancaman besar kepada hadis Nabi. Okay. Sebab tu, kerana ada golongan-golongan seperti ini, dia agak payah lah sebenarnya. 28 hari bulan 10 yang lepas. JAKIM, saya pun terlibat dalam tu. Nak buat satu perjumpaan dengan da'i penceramah ni, nak selaras, bercakap tu biar bertanggungjawab. Sampai macam tu. Dulu JAKIM tak take over pun benda-benda macam ni. Itu ialah bidang kuasa negeri. Negeri sendiri yang take over. Okay. Tapi nak kata dengan sebab penceramah tu banyak, dan orang yang jadi tukang ceramah ni pun kadang-kadang CJ pun kita tak pasti daripada mana. Tiba-tibanya berceramah dah. Okay. Sebab tu yang ada seorang di belah utara tu, tukang masak dulu di Langkawi. Okay. Tiba-tiba bercakap agama, pandai lebih daripada profesor. Kita tanya, kita buat interogasi apa semua, tak ada satu sijil pun. Last sekali dia mengaku, saya ni laduni, tiba-tiba pandai macam tu ya. Dia mengaku. Lepas pada tu, fatwa negeri tu dah keluarkan tentang berhati-hati kuliah dia. Okey, masjid tak panggil dah dia. Tapi sekarang dia boleh buat apa? Dia boleh buat live di rumah dia. Kaki-kaki dia duk buat YouTube channel dia pun dah makin banyak orang duk subscribe. Walaupun dia tidak masuk dah di tempat ibadah orang Islam, tapi dia masih lagi boleh masuk melalui telinga kita. Ni anak-anak muda kita ni tuan-tuan. Video-video TikTok ni di-cut pendek-pendek masuk dalam laman TikTok. TikTok ni yang paling bahaya untuk anak muda sekarang ni. Sebab semua ustaz masuk situ. Semua. Saya tak ada TikTok ni. Tak sempat nak cover semua. Cuma nak kata dia merupakan ancaman baru kepada sunnah hari ini. Ancaman baru kepada sunnah sehingga orang jadi celaru. Sebab tu Nabi kata, innaha satakunu fitnatun. Sesungguhnya akan berlaku fitnah. Fitnah apa yang Nabi maksudkan? Ialah kekacauan. Jadi tuan-tuan akan tengok di akhir zaman kita ni, kekacauan yang makin banyak dan makin banyak. Nak cerita sunnah ni tuan-tuan penat dan letih.
Terutamanya orang-orang yang memang dah tersedia duk selalu cakap bab sunnah ni, dia akan selalu kena. Tambah pula dengan COVID ni, dia lagi rumit benda tu. Sebab tu tuan-tuan, bila mana berlakunya COVID ni, antara benda yang paling payah nak cakap sunnah ni, macam saya duduk Jabatan Mufti, kita duk cerita sunnah Nabi ni. Mari satu soalan dia kata, sunnah agak ustaz, semayang jarak ni apa cerita? Kena yang tu kita pening. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sebab ini memang ijtihad. Tapi JAKIM dah buat mesyuarat untuk rapatkan balik. Tapi setakat ni nak minta semua negeri yang saya terlibat tu lah. Okay. Sebab sekarang ni Arab Saudi dah rapatkan, Qatar pun dah rapatkan. Okay. Cuma Malaysia masih lagi menunggu. Sebab kita punya sistem, JAKIM dia boleh conduct je setiap negeri je. Bagi cadangan. Okay, cadangan bagi rapat. Daripada kalau kita orang di Perlis dulu, 2 meter mula-mula kena. Lagi jauh. Saya rasa paling panjang berbanding negeri-negeri lain. 2 meter. Lepas pada tu, Tuanku Raja Muda kata jauh sangat 2 meter. Kita orang buat sampai semeter. Okay. Bila mana semeter, sekarang ni yang terbaru 0,5 meter. Setakat ni dia Perlis 0,5 meter. Okay. Cuma yang mesyuarat sebelum saya ambil cuti ni, cadangan daripada Tuanku Raja, sebab memang orang kata apa, semua yang pegang ni lah raja-raja lah. Okay. Dia nak cadang sejadah tu bagi sama. Cuma kita berdiri dalam petak sejadah tu saja. Jarak dia tu bagi lagi kecil lah. Okay. Dan usahanya memang nak rapatkan. Jadi tuan-tuan janganlah kata ni orang pejabat mufti ni geng-geng Illuminati Yahudi je semua ni. Dia orang pun semua duk ikut kawan-kawan ni nak tak. Kita orang duk berusaha nak bagi rapat ni. Kita pun tak suka dengan ijtihad ni. Memang saya akui salat jarak ni lah ijtihad. Dia bukan terbina di atas dalil yang sahih sangat. Bukan dalil sahih. Dalil yang jelas. Tapi dia terbina atas ijtihad semata-mata. Memang orang kata, ni ada tempat yang duk rapat-rapat ni. Itu tak dapat dinafikan lah. Okay, memang benda tu berlaku. Cuma bila mana nak cerita tentang sunnah, yang ni lah yang akan jadi problem ni. Tapi setakat ni alhamdulillah lah orang dah makin faham sikit demi sedikit benda tu. Cuma saya nak kata, untuk memahami sunnah itu, dianya lebih lagi daripada tu. Dia bukan hanya setakat bercakap dan akhirnya kita melihat sunnah itu hanya pada luaran semata-mata. Ianya perlukan kepada ilmu. Tuan-tuan. Sebab tu sunnah ni Nabi kata apa? Siapa pegang sunnah dapat masuk syurga. Syurga dia tuan-tuan, bukan dia masuk bodoh-bodoh macam tu ya. Pegang sunnah masuk syurga, bukan. Dia perlu ilmu. Tuan-tuan nak dapat satu kedudukan yang baik di akhirat, dia perlu ilmu. Tuan-tuan nak dapat kedudukan di dunia pun nak kena ada ilmu. Tuan-tuan nak dapat pangkat tinggi, tak boleh tak ada SPM, kena ada SPM. SPM tu bukan ilmu yang detail sangat. Cuma nak kata proses tu perlu. Sebab tu nak jadi orang yang paling rapat dengan Nabi ialah orang yang paling faham sunnah Nabi. Dia bukan tahu saja, dia faham juga sunnah Nabi tu. Sehingga dia tahu sunnah ni diaplikasikan di sini, dibuat dengan cara ni, dibentuk dengan bentuk yang macam ni. Okay. Cuma saya tak sempat nak cerita semua. Bang ikan masin pun dah kuat. Okay. Jadi saya tak nak cerita panjang sangat lah. Okay. Jadi saya rasa setakat tu je lah kot. Lepas pada ni insya-Allah kita akan jumpa lagi lah pada masa yang akan datang insya-Allah. Saya akan selalu datang sini. Saya tuan-tuan kalau balik belah-belah Pantai Timur ni, saya lebih utamakan surau ni pada tempat lain untuk kuliah. Di Terengganu pun orang minta saya macam tak sempat sebab jauh-jauh saya nak pergi. Bukan saya tak nak kuliah, tapi jauh. Dia tak biasa dah dengan jauh ni. Dah terlekat dah perangai orang Perlis ni 40 km tu jauh dah. Okey. Jadi saya prefer sini saja. Tempat-tempat lain saya sebab belah Berserah ni dia banyak pantai. Kita orang dah bosan duk tengok sawah padi ni. Buka pintu dapur tengok sawah padi. Sawah padi ni bukan seronok lah tuan-tuan. Rumah saya tu tepi sawah betul-betul. Okay. Rumah sawah padi ni ancaman dia apa? Serangga yang cukup banyak lah rumah. Dulu seronok kata tengok view cantik. View memang cantik. Tapi nak mengadap. Tapi nasib tak ada semut cali yang ketik orang tu. Tu di Perlis tak ada. Di Penang banyak tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah saya lebih prefer di sini lah berbanding tempat-tempat lain. Jadi saya rasa setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Jadi saya tak bersambung lah. Saya sambung ke pukul 10. Ustaz Oni pun tak balik, dia banyak kerja lagi kan. Okay, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fahmi kerana sudi bersama dengan kita.
dan setiap kali balik akan datang ke sana insya-Allah. Jadi datanglah, tak ada masalah. Kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz insya-Allah. Ya. Okey tuan-tuan muslim-muslimat, insya-Allah sekali saja pertemuan kita hari ini. Moga-moga sedikit pencerahan yang kita dapat pada pagi ini barangkali telah membuka minda kita untuk kembali semula, ya, melaksanakan perintah Nabi sallallahu dan ikut Nabi sallallahu dan segala aktiviti kehidupan kita insya-Allah. Jadi sekalian saja, hingga bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang akhir sekali, yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk menjamu selera